Didik TV KPM. Okey, kata kunci yang ketiga dan keempat yang seperti yang pelajar lihat di sini, ya, kita pergi kepada kata kunci yang ketiga. Saya memilih kata kunci apakah istilah, ya, contoh soalan pada tahun 2019. Ya, kalau kita lihat soalan, apakah istilah yang merujuk situasi penggunaan bahasa dalam P dan Q di atas? Markah yang diperuntukkan 2 markah. Okey, kita lihat situasi penggunaan bahasa dalam P. Siti seorang pelajar Melayu yang menguasai 2 bahasa dengan baik, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin. Beliau bukan sahaja boleh bertutur dengan fasih dalam kedua-dua bahasa, malah boleh membaca dan menulis dalam kedua-dua bahasa tersebut dengan baik. Manakala situasi dalam Q, Encik Ahmad menggunakan bahasa Melayu baku ketika memberikan kuliah kepada pelajar di universiti. Ketika dalam mesyuarat, beliau juga menggunakan bahasa Melayu baku. Namun demikian, beliau akan menggunakan dialek ketika berkomunikasi dengan ahli keluarganya atau ketika berbual dengan rakan-rakan senegerinya. Okey, di sini pelajar bila baca soalan ini yang merujuk kepada istilah penggunaan bahasa, pastinya pelajar sudah mengetahui tajuk variasi bahasa iaitu jenis-jenis. Okey, cara menjawabnya yang pertama, pelajar perlu ketahui istilah dalam situasi penggunaan bahasa dalam P dan Q. Yang kedua, pelajar perlu kuasai kata kunci dalam penyataan soalan yang ada perkataan kalau kita lihat dalam P tadi itu, ya, bahagian P sini, iaitu menguasai 2 bahasa. Okey, manakala dalam Q ketika mesyuarat menggunakan bahasa baku, manakala ketika berkomunikasi dengan keluarga, kawan-kawan menggunakan bahasa menggunakan dialek. Okey, kat sini yang ketiga pelajar perlu tahu dan ingat kembali dan mengenal pasti istilah-istilah yang ada dalam variasi bahasa. Ya Mira, kalau tajuk variasi bahasa ni kita ada banyak bahasa kat sini. Bahasa kolokvial, bahasa pasar, bahasa istana. Okey, baik. Istilah yang ini cikgu kongsikan istilah-istilah penting yang pelajar boleh ingat dan beza. Yang pertama, bila sebut isoglos bermaksud garis sempadan. Bila sebut sahaja diglosia, iaitu 2 variasi mengikut situasi formal dan juga tak formal. Okey, ingat di sini ya. Tadi berdasarkan persoalan tadi, dan subdialek ialah variasi yang wujud dalam sesuatu dialek. Dwi bahasa pula menguasai 2 bahasa. Okey, siapa tadi menguasai 2 bahasa tadi kan? P ke Q. Okey. Dan multi bahasa ialah menguasai 2 atau lebih bahasa. Dan akhir sekali istilah idiolek, pertuturan seseorang dan cirinya berbeza dengan individu lain. Awas, mesti apabila kita nak letakkan istilah ni dalam jawapan, pasti dieja dengan betul. Okey. Cadangan jawapan. Okey. Jawapan untuk situasi P istilahnya adalah dwi bahasa. Sebab apa dwi bahasa? Siti ni dia boleh menguasai 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Istilahnya dah tentunya dwi bahasa. Tapi awas, pastikan istilah itu tepat. Ya, ini salah. Ada perkataan bahasa. Okey, seterusnya yang Q pula, jawapannya diglosia. Sebab apa diglosia? Encik Ahmad ni apabila dia bermesyuarat ataupun dia dalam memberikan PDP dalam kuliah, okey, dia menggunakan bahasa baku. Manakala apabila dia bersembang, berkongsi dengan rakan-rakan, dia menggunakan bahasa ataupun dialek. Bermakna istilah yang paling tepat ialah diglosia. Dan awas juga, jangan salah eja, dialogsia. Istilah saya kata tadi di peringkat awal, istilah perlu tepat, dieja dengan tepat. Betul. Baik, pergi kepada kata kunci yang ketiga, iaitu berikan maksud. Okey, yang ini contoh soalan STPM 2017, iaitu berikan maksud peribahasa di atas, markah yang diperuntukkan adalah 1 markah. Okey, bagai si buta kehilangan tongkat. Okey, Mira, sebelum kita pergi kepada jawapan, apa agak-agak maksud ni? Maksud dia, kalau tak silap saya, cikgu, orang dalam kesusahan bertambah lagi susah. Ya, tepat sekali. Ya. Kita lihat cara nak menjawab soalan ini, pelajar perlu memberikan maksud, ya, dan jangan membina ayat. Di sini yang kita risau, pelajar
takut cuai di situ. Pelajar soalan minta beri maksud pelajar bina ayat. Sayang kat situ. Walaupun 1 markah. Okey, caranya kita lihat tadi jawapan yang Mira bagi. Orang yang berada dalam kesusahan akan bertambah susah lagi jika ditimpa kesukaran. Di sini sesuai dengan maksud peribahasa bagai si buta tu kita tahu kan keadaannya bagaimana, kehilangan tongkat, situasinya bagaimana. Begitulah, Mira. Baik. Silakan cikgu. Okey. 3 ya, kata kunci 3. Ya, silakan cikgu. Teruskan. Okey, kata kunci yang keempat iaitu berikan ciri. Ya, berikan ciri saya masukkan contoh soalan 2015. Okey, contoh soalan berdasarkan petikan di atas, kenal pasti 3 ciri warsi bahasa yang ada dalam petikan. Yang kedua, berikan 1 contoh bagi setiap ciri tadi yang dinyatakan dalam A. Okey. Cara menjawab untuk soalan kata kunci yang keempat yang merujuk kepada berikan ciri dan berikan contoh. Yang pertama, pelajar perlu nyatakan 3 ciri warsi bahasa dan 1 contoh setiap ciri itu. Yang kedua, pelajar perlu fahami dan kenal pasti contoh atau contoh perkataan ataupun frasa yang terdapat dalam petikan. Dan yang ketiga, padankan contoh perkataan ataupun frasa itu tadi dengan ciri-cirinya. Awas, peringatan dekat sini. Pastikan ciri dan contoh selari. Bermakna kalau kita bagi ciri yang pertama, contohnya A. Contoh untuk ciri itu pastinya A juga. Di bawah tu ada 2 pembahagian soalan. Jangan beri jawapan dalam bentuk yang bertukar ganti ketika menyenaraikan jawapan. Okey. Baik. Ini contoh jawapan untuk 3 ciri. Soalan tadi dia beri petikan, pelajar perlu tahu apa dia ciri-ciri yang ada dalam petikan. Okey, contoh, saya punya rumah belakang api kereta stesen, sana banyak bising kalau api kereta datang. Mau bikin rumah lain tempat, duit tak ada. Lama-lama saya tambi, aci, sama itu 2 lembu, boleh pekak. Di sini pelajar boleh mengenal pasti jenis warasi bahasa iaitu bahasa pidgin. Bahasa pidgin. Okey, soalan minta 3 ciri. Di sini pelajar perlu gariskan contoh-contoh daripada petikan ini dan pelajar perlu sesuaikan ciri-ciri yang sesuai dalam contoh dalam petikan. Yang pertama, tidak mematuhi hukum DM. Yang kedua, menggunakan perkataan banyak sebagai kata penguat. Dan ciri yang ketiga, terdapat unsur pencampuran kod. Kat sini kalau kita lihat, ciri tidak mematuhi hukum DM sini merujuk kepada rumah belakang ataupun api kereta. Sepatutnya apa? Belakang rumah kereta. Belakang rumah sepatutnya kan. Itu merujuk kepada ciri hukum DM diterangkan, menerangkan. Ataupun api kereta. Kat situ ya. Contoh yang kedua di sini. Soalan minta berikan 1 contoh berdasarkan ciri yang tadi tu. Ini contoh yang pertama, api kereta yang merujuk kepada ciri tidak mematuhi hukum DM ataupun api kereta stesen ataupun rumah belakang ataupun lain tempat. Itu merujuk ciri yang pertama atas tadi. Pastikan tidak bertukar ganti. Untuk contoh yang pertama, pastikan ciri yang pertama ia ini. Okey, ciri yang kedua menggunakan perkataan banyak. Okey, apa contoh dalam jawapan? Banyak bising untuk sebagai kata penguat. Dan ciri yang ketiga iaitu terdapat unsur pencampuran kod. Okey, pencampuran kod ni maksudnya bahasa asing dalam bahasa Melayu. UI apa semua tadi contoh ya. Okey, contoh dalam petikan aci tambi. Dalam bahasa Tamil kan. Okey, sini pelajar layak mendapat markah penuh, 3 markah untuk contoh, 3 markah lagi untuk ciri warasi bahasa. Okey, baik, sini jawapan mesti dalam petikan. Jangan beri jawapan lain. Kena faham arahan itu yang dinyatakan dalam A tadi. Dalam A bermakna ciri yang pelajar senaraikan. Baik. Kita teruskan lagi ke Mira. Silakan cikgu. Baik, kata kunci yang keempat yang berbentuk jenis. Berbentuk jenis. Okey, contoh soalan, selaku pengacara sesuatu majlis, sediakan kata panggilan yang lengkap bagi ketiga-tiga individu yang dinyatakan dalam soalan. Markah yang diperuntukkan 3 markah.
Okey, kita tengok sini ada 3 individu kan? Betul. Arsyad tu anak Raja Zakaria yang dipetua Dewan Undangan Negeri X. Manakala individu yang kedua, Dr. Zainal bin Saleh tu yang dipetua PIBG SMK Wawasan yang berpangkat profesor, dan yang ketiga Haliza binti Norman. Haliza binti Norman iaitu isteri Datuk Syukur, pengetua SMK Wawasan. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Pelajar perlu sediakan kata panggilan yang lengkap bagi ketiga-tiga individu itu. Yang kedua, kena kenal pasti gelaran dan jawatan untuk setiap individu tu. Pastikan panggilan hormat tu mesti tepat. Okey, dan cara jawapan, gaya penulisan mesti dimulakan dengan panggilan hormat, diikuti dengan gelaran. Di sini saya bagi formula, panggilan hormat tambah gelaran. Gelaran tu pelajar boleh lihat berdasarkan soalan sama ada kita menggunakan formula Kiau. K merujuk kepada keluarga ataupun kurniaan, I merujuk kepada ikhtisas, A merujuk kepada agama, W menunjukkan gelaran warisan. Baik, di sini contoh jawapan. Ya. Jawapan yang pertama, kalau kita lihat, panggilan hormat yang berhormat. Yang warna biru tu, yang berhormat merujukkan jawatan yang dipetua. Arsyad tu seorang yang dipetua Dewan Undangan Negeri. Mulia merah ni sebab dia gelarannya Anak Raja. Anak Raja. Bin Raja Zakaria yang dipetua Dewan Undangan Negeri. Begini cara jawapan, persembahkan jawapan. Baik. Yang kedua, yang berbahagia, panggilan hormat ni, Dr. Zainal ni. Mana? Jawatannya sebagai yang dipetua PIBG SMK Wawasan. Lepas tu doktor sini. Dia sebagai gelaran ikhtisas, ya, yang telah melalui proses gelaran ikhtisas akademik. Dan jawapan yang ketiga yang berusaha yang ini, individu Haliza ni, ialah dia sebagai pengetua SMK Wawasan. Datin ni sebab dia merupakan Datuk. Isteri Datuk. Begini cara persembahan jawapan untuk mendapat markah 3 markah. Jika pelajar dapat macam ini, insya-Allah saya yakin dapat menjawab dengan baik. Ya. Dan sedikit nota pentingnya di situ cikgu, ditulis penuh bukan sikatan. Awas, ditulis penuh bukan sikatan. Bermakna apabila kita menulis panggilan hormat, kita tulis yang berhormat. Jangan YB saja. Kita tulis penuh, biar lengkap. Soalan pun kata apa tadi? Panggilan yang lengkap. Yang lengkap. Kena akur dan faham kena soalan. Didik TV KPM